Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak review satu buku daripada saudara Hasanuddin Yusof, iaitu buku Menjejak Hubungan Daulah Uthmaniyah dan Kesultanan Melaka. Kita tahu Melaka merupakan sebuah kerajaan yang kaya di kawasan timur, di kawasan Asia Tenggara, dan kita tahu Uthmaniyah adalah sebuah kerajaan yang kuat yang berada di antara Asia dan juga Eropah. Dan pada waktu itu Uthmaniyah sedang giat untuk meluaskan kuasa di negara-negara Eropah, terutamanya di rantau Balkan. Okey, jadi buku ini dia nak menerangkan mengenai hubungan yang wujud antara Melaka dan juga Uthmaniyah. Okey, sebelum tu kita tengok berapa muka surat dia. Buku ini menggunakan kertas yang lawa lah. Okey, jadi dia berat sikit. Dan buku dia berwarna-warni. Okey, buku dia berwarna-warni. Dia ada sebanyak 244 muka surat yang bertulis. Okey, 244 muka surat daripada awal bab 1, daripada awal hinggalah kepada biodata penulis ada sebanyak 244 muka surat. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Alami Sejarah Memacu Umat, Penerbit Alami Sedia Berhad, keluaran pada tahun 2019. Cetakan pertama 2018, cetakan kedua adalah 2019. Apa yang menarik mengenai buku daripada Hasanuddin ni, bukan ini saja, ada beberapa buku lagi, antaranya Miftahul Melayu, kemudian Melaka, dan ada satu lagi Teknologi Kesultanan Melayu Melaka. Okey, buku-buku daripada Hasanuddin Yusof ni, yang menariknya apabila dia banyak menggunakan sumber asing berbanding dengan sumber tempatan. Okey, dalam buku ni dia banyak menggunakan sumber-sumber daripada Portugis, sumber-sumber daripada sarjana Turki, sumber-sumber daripada Jepun dan sebagainya lah. Tetapi walau bagaimanapun, kita akui memang berdasarkan sumber-sumber daripada pedagang, memang wujud hubungan antara Uthmaniyah dan juga Melaka. Cuma kita tidak tahu sejauh mana hubungan tersebut berlaku, disebabkan kita tak ada satu catatan yang jelas ataupun rekod rasmi daripada kedua-dua buah kerajaan. Tak seperti hubungan Melaka dengan China yang ada dalam rekod dinasti China, dinasti Ming China. Begitu juga dengan hubungan antara Melaka dengan Ryukyu, itu sebuah kerajaan dekat Okinawa, Jepun. Hubungan yang wujud antara Melaka dengan Ryukyu contohnya, ada catatan rasminya apabila Ryukyu pernah menghantar sebanyak 19 buah surat kepada Melaka, dan Melaka pernah menghantar lebih kurang 11 surat ke Ryukyu. Dan benda ni ada dalam rekod dalam Rekedaihon, gitu lebih kurang lah, Rekedaihon. Dalam buku tu mengumpulkan banyak catatan mengenai kerajaan Ryukyu, dan antara catatan itu adalah mengenai surat antara Raja Ryukyu kepada Sultan Melaka dan Sultan Melaka kepada Ryukyu. Dan ada juga surat bukan daripada Sultan Melaka tapi daripada Laksmana, yang dipercayai Laksmana Han Tuah, iaitu mengenai kisah utusan Jepun yang diserang dekat Annam Utara tu, diserang. Jadi Han Tuah menyelamatkan utusan Jepun tu, dan dia telah menghantar surat kepada Maharaja Ryukyu memaklumkan perkara tersebut dan juga meminta beberapa perkara lah, antaranya pedang. Jadi buku ni memang sangat menarik kerana dia menggunakan sumber-sumber asing, bukan saja sumber Melayu kita. Jadi itulah, walaupun wujud hubungan antara Turki dengan Melaka, tetapi hubungan itu bersifat macam terlalu longgar. Maksudnya melalui catatan daripada pedagang sahaja. Dan yang menariknya, mengikut ilmuwan Turki, mengikut beberapa sarjana Turki, beliau mengatakan bahawa Sultan Muhammad Fatih telah mengahwinkan putrinya dengan Sultan Alauddin Rayat Shah. Jadi saya belum tengok lagi dekat sejarah Melayu sama ada benda ni masih ada juga ataupun tak ada. Tetapi mengikut catatan pemikir Turki macam itulah.
Okey, maksud dia apabila berlaku perkahwinan diraja ini menunjukkan bahawa hubungan itu wujud dan hubungan itu merupakan hubungan yang kuat. Cumanya kita tak ada bukti untuk bukti rasmi untuk orang kata mengukuhkan hubungan antara Turki dengan Melaka. Tetapi hubungan itu memang wujud, terutamanya semasa perang Melaka Portugis, di mana beberapa orang di mana beberapa penulis ataupun tentera Portugis itu menulis bahawa mereka melihat tentera-tentera Turki yang turut mempertahankan kota Melaka pada waktu itu. Dan tidak mustahil suatu hari nanti kita akan dapat tengok catatan rasmi. Tidak mustahil, ini tidak mustahil. Kerana Rikei Daihon itu sendiri daripada Jepun tu kita hanya baru jumpa pada tahun 1932 dan diterjemahkan pada tahun 1969. Maksud dia sumber rasmi tu baru je kita jumpa. Dan tidak mustahil sumber rasmi mengenai hubungan Uthmaniyah dengan Melaka juga kita akan jumpa suatu hari nanti. Tidak mustahil. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian mengenai buku ini. Jadi kepada sesiapa yang hendak beli, saya sangat sarankan kerana isinya sangat bagus untuk pengetahuan kita lah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.